ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رضينا بالله ربا kami redha Allah Tuhan kami wa bil Islam dina kami redha Islam cara hidup kami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma inna asbahna nushhiduk wa nushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Doa tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabit dengan hadis yang sahih. Siapa sebut doa tu sekali, Allah membebaskan 1/4 dari dirinya daripada neraka. Maksudnya 4 kali waktu pagi dan 4 kali waktu petang. Saya baca dah tadi. Yang ni saya baca untuk peringatan kita semua. Kita bersama dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa yang akhir sekali bulan lepas? Siapa ingat? Ada tak siapa yang ingat? Boleh. Saya cerita apa last sekali bulan lepas? Nabi turun dari Jabal Nur. Maksudnya terima wahyu, kemudian Nabi pulang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 27. Muka surat 27 itu kita dah bahaskan, iaitu Nabi suka berkhalwah, iaitu berseorangan, memencilkan diri daripada hiruk pikuk maksiat yang banyak waktu tu di kota Mekah. Maka Nabi suka duduk seorang-seorang. Di mana? Di Jabal Nur ataupun Gua Hira. Kalau orang mengaji sirah sebut Jabal Nur, dia tahu dah Gua Hira tu. Situlah. Maka siapa yang dah duduk pi umrah ni kena pi juga sekali, tak apa dah. Pi Jabal Nur sekali cukup. Kalaupun tak mau daki, kita pi naik van ke naik teksi ke, supaya kita dapat, bila baca sirah tu kita tahu jarak Nabi duk pi daripada Mekah, rumah Nabi di dekat dengan Marwah tu, rumah Nabi pi sampai sana kan, dengan kenderaan kita lebih kurang 20 minit macam tu. Maksudnya kalau dengan unta Nabi ataupun dengan kedai yang Nabi tunggang tu mungkin dalam 1 jam ke kan. Nabi pi jauh. Dan kenapa Nabi naik gua? Kenapa Nabi naik Bukit Nur itu? Bila kita naik, yang ada kudrat, ada kekuatan, sihat, boleh naik, lagi dia boleh tahu kenapa Nabi suka duduk di situ. Tempat tu dia bila atas tu dia sunyi, tenang, mendatangkan ilham, menenangkan tubuh, menenangkan hati. Nabi suka duduk di situ. Sebab Mekah padat. Mekah penuh dengan berhala di keliling Mekah. Dalam hampir setiap rumah minum arak. Jadi suasana tu merimaskan Rasulullah, tidak menenangkan hati Nabi yang fitrah. Belum jadi Rasul, tapi orang yang ada hati yang fitrah ni, dia suka cari ketenangan hati. Benda-benda yang maksiat membuatkan orang-orang yang memiliki hati fitrah ni tak tenang. Sebab tu kita ni makin bertambah umur, makin suka pergi tempat orang ramai ke, makin suka pergi tempat yang orang tak ramai. Yang tak ramai.
Lagi tambah umur, lagi suka pergi tempat yang ramai, sesak, yang tempat apa pesat-pesat malam apa semua ni. Yang tu maksudnya hati dia duk sakit. Orang yang hati dia sakit, dia lagi suka pergi duduk tempat-tempat yang sesak, pergi entah lah. Tapi bila hati dia fitrah, kembali kepada fitrah kan, nak pergi satu tempat tu, bila dia tanya ramai ke, oh orang ramai, pantai contohnya kan, oh orang penuh tepi pantai, dia kata ish, rimah kot, dia tak mau dah, dia tak mau dah tempat-tempat yang penuh sesak tu, dia tak suka dah, entahlah, kecuali main rumah Allah ni kan. Kita main mengaji ni tak apalah, yang tu menenangkan kan. Okey. Maka situlah tempat Nabi selalu berseorangan. Tak ada, Nabi tak ajak siapa, termasuk isterinya Khadijah. Ketika itu Sayyidatuna Khadijah dan anak-anak ditinggalkan. Bukan tinggal macam tu saja, Nabi akan turun pergi tengok urusan anak-anak, sedia makan, tengok urusan isteri dia, tengok semualah, manusia biasa. Manusia, Nabi juga manusia biasa. Habis selesaikan keperluan-keperluan rumah tangga, baru Nabi naik balik, kemudian turun, kemudian naik, sampailah terima wahyu. Kita dah cerita hari tu, cerita tentang terima wahyu sudah. Hari pertama Nabi pun balik pulang ke rumah Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Khadijah menenangkan Rasulullah dengan satu ayat, muka surat 28 atas sekali. Ayat ni sangat masyhur. Apabila Rasulullah kata habislah aku, kali pertama Nabi tengok Jibril, Nabi tak tahu nak sebut kepada Sayyidatuna Khadijah tu maksudnya makhluk apa yang Nabi tengok yang memenuhi langit tu. Adakah nak merosakkan hidup Nabi? Adakah makhluk yang Nabi tengok tu akan membuatkan Nabi sengsara lepas ni? Nabi tak tahu nak urai siapa dia, kenapa dia datang. Maka Nabi pun sebut kepada Sayyidatuna Khadijah begitu. Di sini kata para ulama, cuba lihat kebijakan dan kecerdikan Sayyidatuna Khadijah yang menyebutkan demi Allah, muka surat 28 atas sekali, Allah tidak akan menyusahkan engkau. Kenapa? Engkau adalah seorang yang selalu menghubungi sanak kerabat, selalu menolong orang susah, memberikan jamuan pada tamu, selalu menyampaikan amanah pada yang empunya. Maksudnya kembalikan amanah, barang-barang yang orang tinggal kat Nabi, yang orang tak percaya kat orang lain. Di Mekah waktu tu semua tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya baginda Rasul sahaja yang paling amanah, yang kembalikan barang-barang ni kepada tuan-tuan dia. Kebaikan Rasulullah ini bukan sahaja diketahui oleh penduduk Mekah, bahkan juga disedari oleh ahli keluarga Rasul sendiri, termasuklah isteri Rasulullah. Isteri kalau boleh puji suami, masya-Allah, depan dan belakang. Depan Nabi pun Sayyidatuna Khadijah puji, belakang Nabi pun Sayyidatuna Khadijah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidatuna Khadijah, dengan akhlak baik yang terhimpun pada kamu wahai Muhammad, wahai suamiku, tolong orang, jamu orang, tengok orang susah sebagainya, Allah tidak akan mempersia-siakan hidup kamu. Takkan orang yang seperti kamu tidak akan dipersia-siakan hidupnya oleh Allah. Kemudian dia bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Sepupu Sayyidatuna Khadijah. Sepupu Sayyidatuna Khadijah. Kita tengok. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad itu adalah pendapat yang baik, yang dapat diterima oleh akal yang waras. Dalam kesempatan ini dapat kita lihat betapa mulianya fikiran Khadijah. Beliau berusaha menenangkan hati Nabi dengan pemikiran yang dapat diterima oleh akal, sehingga Nabi dapat yakin dan tenang. Di sini satu sudut pengajaran di sini ialah, kan Muhammad itu dah Nabi, Muhammad itu dah Rasul. Perlukah sokongan orang-orang keliling dia? Jawapan dia, tetap perlu. Nabi juga manusia biasa.
Allah sebut dalam Quran beberapa ayat, wahai Muhammad, kami tahu bahawa kamu sekarang dalam keadaan yang sedih. Apabila banyak orang-orang mencerca kamu setiap hari, Allah sebut dalam Quran, wahai Muhammad, kami tahu perasaan sedih kamu sekarang. Sedih Rasulullah inilah yang kadang-kala dibantu dan ditenangkan oleh ahli keluarga Nabi yang keliling Nabi ini. Itu Rasulullah. Perlu, maksudnya siapa pun, Ustaz Wadi ke, Ustaz Muhadir ke, kan? Bahkan Rasulullah sendiri, tuan-tuan, Rasulullah sendiri, isteri Rasulullah kadang-kadang duduk di samping bagi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah dalam situasi ini ni, hak Nabi balik daripada Gua Hira ni. Kemudian, namun Khadijah tidak berhenti sampai di sini saja, kerana beliau anggap bahawa kejadian yang dialami oleh Nabi itu perlu ditanyakan kepada seorang yang lebih berpengalaman. Kerana itu Khadijah berlari ke rumah sepupunya Waraqah ibn Naufal dan mengisahkan kejadian yang baru dialami oleh Nabi. Kerana Waraqah adalah seorang Kristian yang mengerti kitab Taurat dan Injil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di Mekah sangat kurang ulama Yahudi dan Kristian. Bahkan ulama Yahudi tak ada di Mekah. Di Madinah ramai ulama Yahudi. Cuma bila kita mengaji sirah, kita dapat tahu di Mekah ada seorang yang pakar tentang isi kandungan Taurat dan Injil. Orang itu pula adalah sepupu bukan 2 pupu, 3 pupu, sepupu betul kepada isteri Nabi, iaitulah Waraqah ibn Naufal, sepupu yang alim tentang kandungan Taurat dan Injil. Waktu tu Taurat dan Injil sudah diubah ke belum diubah? Ini maklumat kedua. Jawapannya telah diubah, tapi belum banyak. Taurat dan Injil ini diubah sejurus Nabi Isa naik ke langit. Orang-orang Yahudi dah mula ubah sejak daripada dulu lagi. Waktu Nabi Isa diangkat ke langit, Taurat dan Injil sudah mula diubah. Ini zaman Rasulullah dah ni. Ini sudah zaman Rasulullah. Tetapi majoriti isi kandungan Injil terutamanya masih lagi benar. Majoriti. Sebahagian kecil telah pun diubah. Sebahagian kecil telah diubah, sikit dah diubah sikit. Tuan-tuan, itu faktanya. Dan ketika itu masih ada lagi di atas muka bumi Allah, waktu tu, zaman tu, masih ada di sana sini, tapi tak ramai ulama-ulama yang alim Taurat dan Injil yang masih berpegang dengan ajaran sebenar Nabi Isa. Masih ada. Bukti dia yang kedua dalam kisah Salman Al-Farisi. Tok Guru Salman Al-Farisi ada lebih kurang 4 atau 5 orang sebelum menjumpai Rasulullah yang ke-6. Dia berguru dengan 5 orang. Tok Guru pertama ni jahat dan Salman tahu dia jahat. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berguru dengan lagi 4 atau 3. Lagi 4 atau 3. 4 guru Salman Al-Farisi ni kesemuanya berpegang dengan isi kandungan sebenar Taurat dan Injil. Berpegang dengan isi kandungan Taurat dan Injil yang sebenar, walaupun kata para ulama sudah diubah sedikit. Sudah diubah sedikit. Bukti dia ayat Quran. Bukti dia ialah ayat Al-Quran yang beritahu selepas Nabi Isa diangkat ke langit, mereka telah merubah sebahagian kecil isi kandungan Taurat, terutamanya Injil. Ini fakta dia, tuan-tuan. Okey, kemudian jadi Waraqah ni alim, memang dia alim kitab Taurat dan Injil. Sayyidina Khadijah bawa pergi jumpa, sampai depan Waraqah, Nabi pun cerita, wahai Waraqah, aku sekian, sampailah satu hari aku didatangi oleh sekian, kemudian semualah sampai habis. Kemudian Waraqah pun jawab satu persatu, iaitulah, tengok muka surat 29. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah Nabi untuk umat ini. Beratnya ucapan itu, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, Nabi nak tunggu daripada siapa waktu tu yang main bagi tahu, wahai Muhammad, engkau Nabi umat ni. Allah pun tak turun bagi tahu,
Memang mustahil lah untuk Allah turun pula bagi tahu ke Rasulullah, tak ada. Dan ketika itu Jibril pun tak main bagi tahu dengan rasmi, wahai Muhammad ni. Nah, ni majlis jarak. Kira waktu Nabi turun dan terima wahyu pertama di dalam Gua Hira atas bukit Jabal Nur, itulah perlantikan rasmi daripada Allah melalui wakil dan utusan Allah Jibril. Muhammad, hari ini secara rasminya kamu dilantik menjadi Rasul umat ini sampai kiamat. Berat dah, satu tanggungjawab yang cukup berat ketika tu Nabi nak sebarkan. Jadi yang Nabi dapat secara langsung, yang Nabi dapat ni ialah daripada mulut Waraqah bin Nawfal, bukan pelantikan. Orang kata apa, pencerahan lah, macam secara langsung Waraqah beritahu, wahai Muhammad, engkau lah Nabi umat ini. Engkau telah didatangi Jibril yang pernah mendatangi Musa, dan kelak engkau akan didustakan, akan disakiti, disebut satu-satu, diusir, bahkan diperangi oleh kaummu. Ketika Nabi mendengar apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Nawfal, Nabi terkejut kerana pada saat itu beliau sangat dicintai oleh kaumnya. Nabi semua orang sayang. Kesemua penduduk Mekah menyayangi Rasulullah. Bahkan sebahagian penduduk Mekah tidak memanggil dengan panggilan Muhammad, memanggil dengan panggilan Al-Amin. Wahai pemuda yang amanah, wahai pemuda yang bercakap benar. Nabi dipanggil As-Sadiq di penduduk Mekah. Tuan-tuan nak cari satu remaja yang baik, yang semua orang puji, satu taman tu puji dia, dengan akhlak dia yang baik. Maka bila Waraqah kata, wahai Muhammad, selepas kamu pegang dan sebarkan ajaran ini, urusan ini, dakwah ini, orang akan herdik kamu, orang akan caci kamu, orang akan dustakan kamu, orang akan usir kamu. Waktu itu Nabi sebut, Nabi kata awa mukhrijiyahum, hadis Nabi. Itu hadis Nabi. Wahai Waraqah, apakah sampai mereka menghalau aku kedua? Waraqah kata, ya wahai Muhammad, bahkan mereka akan membunuh kamu. Temenu Nabi. Takkan kot dengan dia baik, dia tak ada masalah apa. Nabi tak pernah buat masalah, bahkan Nabi tak pernah berbohong walaupun sekali kepada penduduk Mekah. Bukan tidak pernah berbohong kepada ibu dan ayah. Kepada penduduk Mekah, Nabi tak pernah berbohong. Kemudian setelah itu, Qasas 29 bawah sekali. Qasas 29 bawah sekali. Setelah itu wahyu itu terputus selama beberapa waktu. Kemudian Allah mula menurunkan wahyu kepada Nabi secara terus menerus. Yang ni perenggan tu nampak macam perenggan biasa aja, tapi ada perbahasan yang panjang di kalangan para ulama di bawah tajuk berapa lamakah wahyu itu terputus. Ada pendapat termasuk daripada Imam Bukhari sendiri, ada yang kata beberapa hari, ada yang kata beberapa minggu, ada yang kata beberapa bulan, ada yang kata beberapa situlah beberapa bulan. Tak silap saya, yang paling banyak saya tak sempat bawa secara spesifik pendapat ulama mana. Cuma yang kita kena faham, kita belajar sirah ni, selepas wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Daripada wahyu pertama ayat 1 sampai ayat 5 tu, kemudian wahyu tak turun. Kemudian wahyu tak turun. Nabi menunggu kerana wahyu memberikan ketenangan yang luar biasa ke dalam diri Rasulullah yang dicari selama ini. Wahyu, bukan wahyu, ayat Quran, ayat daripada Allah, kalam Allah, turun dan masuk ke dalam jiwa Nabi. Dengan 101 persoalan, Nabi bermacam-macam soalan yang turun kepada aku hari itu. Namanya apa? Bila lagi dia nak turun? Dia suka ke aku ke? Garang ke tidak? Soalan. Selepas ni dia nak berturun ayat apa? Apa yang Allah nak sebut? 101 soalan yang bermain di fikiran Nabi selain daripada wahyu itu menenangkan hati Nabi. Ini Quran, ini mukjizat Quran. Tuan-tuan baca Quran dengan niat, ya Allah tenangkan hati, Allah tenangkan hati.
Quran ni ikut niat kita. Quran ni ikut niat kita. No? Baca niat banyak-banyak, ya Allah. Yang pertama kali redha, nak redha Allah dan Allah Taala akan bagi insya-Allah. Jadi Nabi pun tunggu dan tunggu dan tunggu, seolah-olahnya kata Rasulullah rasa macam nak terjun daripada bukit yang tinggi. Ada hadis Nabi rasa bila tempoh itu terlalu lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan wahyu tak turun daripada wahyu pertama dulu, Nabi rasa macam nak terjun daripada tempat yang tinggi, bukan bunuh diri, menunggu ketenangan yang seterusnya, menunggu curahan tenang yang seterusnya tu. Dah tak tahan, Nabi tak tahan. Bukan bermaksud daripada hadis tu Nabi putus harapan hidup dah. Nabi sangat merindui wahyu yang kedua itu. Rasa seperti nak lontarkan tubuh dia daripada gunung yang tinggi. Kan? Sebab tak tahan duk tunggu wahyu yang kedua. Ada hadis tu. Nanti jumpa hadis yang kedua tu kita boleh faham lah kenapa ada hadis begitu. Kenapa ada hadis macam Nabi nak campakkan diri dia tu. Ni yang mengaji sirah dia akan tahulah hadis yang kedua tu. Kemudian muka surat 30. Muka surat 30 yang ni pun saya rasa saya dah sebut, bila nampak nama Khadijah, Ali, Zaid masuk Islam, maka kita pun dapat tahu 4 orang yang paling awal masuk Islam adalah nama-nama di atas. Orang yang pertama sekali masuk Islam daripada kaum wanita adalah Khadijah. Sebenarnya bukan daripada kaum wanita, daripada pertama kali masuk Islam Khadijah. Daripada seluruh umat Nabi Muhammad tanpa kategori, maksud sini ya, secara mutlak siapakah nombor satu yang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah? Khadijah binti Khuwailid. Wanita maksudnya, iaitulah ahli keluarga Nabi, isteri Nabi. Itu ikut ranking, ikut susunan ranking. Khadijah sangat senang sekali kerana suami yang dicintainya diangkat Allah sebagai utusannya. Kerana itu beliau segera menyambutnya dengan senang hati dan membelanya dengan segala macam pengorbanannya demi untuk kelancaran dakwah Islamiyah. Sayyidatuna Khadijah wanita, menjadi tongkat pertama dan kaki pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Bahkan dalam sirah sebut Sayyidatuna Khadijah ni harta dia di kota Mekah lebih kurang 1/5 daripada kekayaan kota Mekah ada di rumah Khadijah. Ada dalam bank Sayyidatuna Khadijah, masa muda, sangat kaya. Dan Sayyidatuna Khadijah selain daripada mengorbankan seluruh hidupnya untuk Rasul, nyawa dia, tenaga dia, buah fikiran dia, masa dia, Sayyidatuna Khadijah juga mengorbankan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Sebab tu Sayyidina Khadijah tidak boleh ditandingi oleh mana-mana isteri yang lain. Tiada tandingan. Bukti Allah memuliakan Sayyidatuna Khadijah, Allah tidak mengizinkan satu, dan Allah tidak menetapkan untuk Rasulullah untuk berkahwin dengan mana-mana wanita selama Khadijah hidup. Sebab korban dia, rajin Khadijah, tiada tandingan isteri-isteri yang lain, seperti yang Nabi jawab kepada Sayyidatuna Aisyah. Nabi kata, ya, kerana Khadijah itu tiada tandingannya dari kalian. Boleh. Sayyidina Aisyah mungkin lebih dia, sebab dia anak dara dan dia alim. Ada isteri Nabi yang lain banyak bersedekah, ada isteri Nabi lagi banyak qiyam. Tuan-tuan, setiap satu ni isteri Nabi yang ni beza kelebihan dia. Yang ni ada satu isteri Nabi ni suka serve Nabi. Oh, tunggu Nabi depan pintu, Nabi nak keluar pula tunggu lagi depan pintu. Yang macam tu. Adapun Sayyidatuna Khadijah kesemuanya. Masak sedap pun dia. Ni contoh tambahan ni, kan? Hak pandai jahit pun dia. Allah, kan? Hak duk tunggu Nabi tiap-tiap kali balik pun dia juga. Sebab tu yang bila Nabi balik daripada Gua Hira tu, siapa duduk depan pintu? Sayyidina Khadijah. Duduk depan pintu, tunggulah, siap. Sebab tu Allah memuliakan Sayyidatuna Khadijah selama dia hidup, kan? Kemudian selepas Sayyidatuna Khadijah wafat,
baru turun arahan daripada Allah satu persatu untuk Nabi mengwahyi sekian. Tuan-tuan, setiap isteri Rasulullah adalah selepas mendapat wahyu daripada Allah. Saudah bintu Zam'ah yang pertama selepas kematian Sayyidatuna Khadijah, kemudian baru Aisyah, kemudian baru Hafsah, kemudian baru ikut urutan. Tuan-tuan, subhanallah. Selain Khadijah yang masuk Islam, Nabi berhasil mengajak Ali ibn Abi Talib dan Zaid ibn Harithah untuk masuk ke dalam Islam. Kedua-dua ini kanak-kanak. Kedua-dua yang saya sebut ni kanak-kanak yang umur mereka tidak melebihi 15 tahun. Kedua-dua orang ni. Dan kedua-duanya tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari sendiri cerita tu macam mana. Cuma saya ringkaskan, Ali bin Abi Talib ni anak sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ambil Sayyidina Ali di rumah Abu Talib. Nabi ambil Sayyidina Ali di rumah Abu Talib, bantu Abu Talib untuk membesarkan Sayyidina Ali, no? Dan seorang lagi diambil oleh Hamzah, diambil oleh Sayyidina Hamzah. Ada dua beradik anak Abu Talib, no? Sayyidina Hamzah ambil siapa saya tak ingat. Rasulullah ambil Sayyidina Ali dan dibesarkan di rumah dia. Jadi Sayyidina Ali dibesarkan di rumah Rasulullah daripada kanak-kanak. Sebab tu hebat. Tuan-tuan tengok yang duk keliling Nabi dibesarkan oleh Rasulullah, sangatlah hebat. Nombor dua yang hebat yang Nabi besarkan dalam rumah dia, Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tahu tak? Cari dalam Quran, cari sendiri, kerja sekolah. Minggu bulan depan saya nak tanya. Satu-satunya sahabat yang Allah sebut nama dia dalam Quran, Zaid. Zaid mana? Zaid ni. Zaid ini. Dalam Quran sebut nama dia. Tak ada khilaf. Allah sebut Zaidun dalam Quran, itu merujuk kepada anak angkat Nabi yang dahulunya nama Zaid bin Muhammad. Nabi panggil dia Zaid bin Muhammad. Punya sayang, tak nak kata lah tuan-tuan. Zaid bin Harithah ni bukan budak comel, dia kulit hitam, rambut kerinting. Ni Rasulullah. Dia tak pilih anak angkat Syria saja, mata biru, mata hijau. Buat tak pilih anak angkat Tanzania, kan? Zimbabwe ke, kan? Kita memilih, kan? Ini Rasulullah nak kita ngaji sirah. Nabi tak pilih. Baik dengan orang, Nabi tidak memilih. Zaid bin Harithah ni kulit hitam. Ketika dia panjanglah cerita sedih, kan? Cari sendirilah macam mana dia duduk dengan Nabi yang Nabi sayang sangat tu. Kenapa? Sebab Zaid bin Harithah ni mendahulukan Rasulullah daripada ayah dia sendiri. Bukan Nabi ajar untuk derhaka. Nabi bagi pilihan, wahai Zaid, kenal tak siapa? Zaid kata kenal, ayah. Wahai Zaid, aku siapa? Muhammad. Wahai Zaid, kamu nak ikut ayah untuk balik ke kampung halaman kamu, jumpa mak, jumpa adik-beradik ataupun nak duduk dengan aku? Zaid kata bahkan dengan kamu, wahai Muhammad. Punya baik Rasulullah, memanglah, kan? Punya baik akhlak Nabi yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Selama 10 tahun aku berkhidmat dengan Nabi, ambil air kepada Nabi, pergi beli barang keperluan Rasulullah. 10 tahun aku tidak pernah mendengar Nabi menyebut perkataan ish. 10 tahun berkhidmat dengan Rasulullah, tidak pernah dengar, kata Sayyidina Anas, Nabi menyebut perkataan ish. Dalam masyarakat, tak pernah. Kita hari-hari dalam kereta ramai tadi pun anak pun bunyi, kita pun bunyi, sama-sama bunyi. Ni setiap hari. Nak cari senilai dan setinggi akhlak Rasulullah, saya pun tak boleh buat, kita tak boleh buat. Cuma mesti ke arah itu. Tak boleh berhenti kata, tak boleh Ustaz, kata ni adalah Ustaz tengok cakap Kedah ni faham tak ni, buat macam mana, kan? Jadi kita kata takat ni dah Ustaz, nak buat macam mana? Tak boleh.
mesti ke arah akhlak yang kita duk baca dalam sirah ni. Nah, kenapa Zaid tak mau ikut ayah dia Harithah dan tak mau berjumpa dengan ibu dia, padahal dia kenal ibu dan ayah dia? Bahkan Nabi tunjuk, kenal tak ni? Zaid kata kenal ayah. Sebelah ayah kamu siapa? Maklum, ayah, abang kepada ayah dia. Zaid nak balik tak rumah ayah, nak pergi jumpa mak, tak mau, nak duduk dengan Rasulullah. Subhanallah. Sebab baik tuan, sebab baik. Budak-budak kecil ni, dia akan, hati dia akan pergi pada orang yang paling baik dengan dia, yang paling menyayangi dia. Ke situ hati dia akan pergi. Kalau hati dia sayang bibi, maka bibi lah yang dia cari pada waktu malam, badan muka. Anak teriak, duduk dengan mak, teriak nak pergi kat bibi. Pasal apa? Jawab sendiri, semua orang tahu jawapan dia. Anak-anak dia jujur, hati dia akan pergi pada orang yang menyayangi dan ambil berat pasal dia. Itu pengajaran besar tuan-tuan. Kemudian, kedua orang tersebut telah lama diambil anak oleh Nabi dan dibesarkan di tempat Nabi. Nampak dia beritahu, Nabi bela dua orang ni, iaitulah Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah. Kedua-duanya kanak-kanak ni di Mekah. Sampai di Madinah, Nabi ada lagi seorang kanak-kanak baru, iaitulah Anas bin Malik. Sampai di Madinah seorang lagi Nabi jaga kanak-kanak, bukan Nabi jaga, ibu Anas bin Malik yang bernama Rumaisah bintu Milhan. Mak dia Umair. Anas bin Malik waktu tu umur 9 atau 10, bawa pergi ke Nabi, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas. Khadam kecil kamu bernama Anas. Kemudian Islam Abu Bakar dan beberapa orang Quraisy. Tuan, sebelum Sayyidina Abu Bakar, yang masuk Islam terlebih dahulu tiga orang ni. Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidina Zaid bin Harithah, kemudian baru Abu Bakar. Sebelum Nabi diutus, beliau telah bersahabat dengan Abu Bakar, kawan lama dah. Subhanallah. Dan persahabatan ini Abu Bakar telah mengenal sifat Nabi dari dekat. Kerana itu ketika Abu Bakar diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, beliau segera menerimanya dengan baik. Nabi sebut dalam satu hadis, lama dah lepas Nabi berdakwah di Mekah, habis Nabi dah hijrah di Madinah, dah lama duduk di Madinah. Satu hari Nabi sebut tentang kelebihan Abu Bakar. Kata Rasulullah, semua orang yang masuk Islam, ketika aku menawar dan mempelawar kepadanya Islam, orang itu akan mengambil masa seketika, sama ada sehari atau seminggu atau sebulan ataupun sejam, kecuali seorang saja, iaitulah Abu Bakar. Ketika aku menawarkannya kepada Islam dan ketika aku beritahu kepada Abu Bakar aku Rasulullah, ketika itu juga beliau menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak tunggu walaupun 10 minit, saat Nabi melafazkan di depan Abu Bakar, aku diutus, dipilih oleh Allah untuk jadi Rasul sekalian alam, tugas aku sekian, habis Nabi sebut, Abu Bakar kata asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Punya bersih iman Abu Bakar daripada hari pertama disebut kalimah syahadat. Sebab tu iman Abu Bakar tak boleh ditandingi walaupun iman seluruh umat ini dihimpunkan di atas satu tempat. Nabi yang sebut benar, seandainya dihimpunkan seluruh pahala umat ini dan diletakkan pahala Abu Bakar, saya berat lagi pahala Abu Bakar. Kena tengok yang tu, kena tengok sirah Abu Bakar. Dalam sirah ni kita akan tengok juga, diambil sikit-sikit bagaimana perjuangan Abu Bakar menyebarkan Islam. Bagaimana perjuangan Abu Bakar menyebarkan Islam. Antara yang membuatkan pahala Abu Bakar sehingga disebut oleh Rasulullah sedemikian sekali ialah ni, Qaswat 31 kita nak baca ni. Ini punca dia juga. Kerana itu ketika Abu Bakar habis di tengah kaumnya, Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang terpandang, yang suka menolong orang. Dua orang kawan ini orang panggil apa? Dua pasang. Sepasang kawan ni, tuan-tuan, bagi saya adalah pasangan kawan yang terbaik. Contoh pasangan yang terbaik, pasangan sahabat.
yang terbaik di atas muka bumi Allah ialah apabila Rasulullah berkawan dengan Abu Bakar. Ni nak tengok, nak jadikan contoh perkawanan pula dah, persahabatan. Payah sebab duk kontrol ni kan, duk kontrol kan. Persahabatan yang terbaik, persahabatan Rasulullah dan juga Abu Bakar, berkawan daripada sebelum jadi Nabi. Subhanallah. Kalau orang Mekah pun hormat Rasulullah kerana akhlak Rasulullah, itu orang Mekah, apatah lagi kawan rapat Rasulullah. Lagi-lagilah dia kenal siapa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ni pun orang yang terpengaruh, orang hormat juga, sama macam Nabi, dua-dua orang yang baik. Orang Mekah semua puji. Beza umur 2 tahun. Beza umur 2 tahun. Ingatlah, ni kita ngaji sirah ni macam-macam, kita kenal, makin kenal. Sahabat-sahabat seronok, lagi kenal ni lagi seronok. Sebab ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar umur 61, Nabi umur 63. Lepas 2 tahun Abu Bakar wafat, sama umur dengan Rasulullah 63. Sama hari dengan wafat Rasulullah, Isnin juga, dikebumikan di sebelah Nabi SAW. Nak beritahu rapatnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Tak cukup dengan itu, kata Rasulullah, aku akan masuk syurga dalam keadaan tangan kanan aku di atas bahu Abu Bakar. Sekali ke tak sekali? Sekali. Melangkah kaki bersama-sama dengan Abu Bakar di kanan dan Umar di kiri. Hadis sahih. Tangan kanan macam ni di atas bahu Abu Bakar, tangan kiri Nabi macam ni di atas bahu Umar. Melangkah sekali masuk syurga. Persahabatan yang paling hebat di atas muka bumi Allah ni. Kemudian tuan-tuan tengok Abu Bakar masuk Islam, dia buat kerja apa? Abu Bakar muka surat 31, perenggan atas sekali. Kerana itu beliau dicintai kaumnya. Abu Bakar juga dicintai oleh kaum dia, sangat dicintai. Kaum dia sendirilah kaum Abu Bakar tu. Abu Bakar sejak masuk Islam, beliau giat sekali berdakwah kepada beberapa orang sahabat dekatnya. Kerana itu berkat dakwah Abu Bakar, Islam mendapatkan pengikut baru yang besar jumlahnya. Yang inilah punca dia. Inilah punca dia. Salah satu punca kenapa keimanan Abu Bakar tidak dapat ditandingi oleh umat Rasulullah yang lain. Dia nombor 1 di kalangan umat Rasulullah. Abu Bakar ranking pertama daripada berapa bilion umat Nabi yang ada atas muka bumi ni. Okey, siapa yang masuk Islam di tangan Abu Bakar? Kita tengok nama-nama yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Yang masuk Islam di tangan Abu Bakar termasuk Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman ni di kalangan umat Nabi Muhammad dia ranking ke-3. Ranking ke-3. Zubair ibn Awam, salah seorang yang dijamin syurga. Abdul Rahman ibn Auf, salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Cara nak sebut bila mengaji sirah, sebut nama sahabat betul-betul. Bila mengaji sirah, sebut nama sahabat betul-betul. Kita kata nama je ustaz. Memang nama. Dan nama itu akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan juga nama bapa kalian di mahsyar nanti. Hak bubuh nama pelik-pelik, malulah di padang mahsyar berpuluh ribu tahun lamanya. Kan seronok bubuh nama tak ada makna, nama pelik-pelik. Berpuluh ribu tahun nama itu akan digunakan. Hadis sahih. Nama kamu dan nama ayah kamu Allah akan panggil. Waktu panggil kita nak ambil buku amalan tu, waktu tu baru kita seronok kalau nama kita nama sama dengan nama para nabi. Waktu tu baru seronok kalau nama kita sama dengan nama ketua-ketua muslimah di syurga, iaitulah Maryam, Asiah, Khadijah, Fatimah, 4 orang ketua. Baru bangga waktu tu nama sama. Baru berasa rugi, tak ada satu pun nama keturunan kita. Nama-nama tu semua nama-nama sabun, nama-nama tilam, Senros, nama simen, nama pelik-pelik apalah nama pelik-pelik nama. Sebab tu bila sebut nama sahabat, nama-nama yang mulia, sebut dengan betul.
Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Waqqas. Ni bahasa Melayu dia tulis apa? Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Waqqas dengan sad. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Ni semua ni sahabat-sahabat yang dijamin syurga, atau yang 10 orang tertinggi tu. Semua nama yang disebut tadi masuk Islam di tangan Abu Bakar. Berapa orang? Uthman, Zubair, Abdul Rahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. 10 yang Nabi jamin syurga, 5 masuk di tangan Abu Bakar. Kalau saya nak sebut kepada tuan-tuan, ranking umat Nabi Muhammad, 4 yang paling tinggi, 4 Khulafa' Rasyidun. Ranking 1 Abu Bakar, ranking 2 Umar, ranking 3 Uthman, ranking 4 Ali bin Abi Thalib. 4 ni ikut turutan. Daripada 5 sampai 10 yang Nabi jamin syurga tu, ini ikut turutan. Tempat ke-5, tempat ke-6, tempat ke-7, 8, 9, 10. Yang ni khilaf. Yang mana duduk nombor 6, siapa duduk nombor 9, khilaf. Cuma orang sebut yang ke-5 ialah Abdul Rahman ibn Auf, lepas Sayyidina Ali. Lepas tu ikutlah. Tuan-tuan bayangkan 5 orang yang hebat ni, daripada 10 ni 5 masuk Islam dengan Sayyidina Abu Bakar, di tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia masuk Islam, dia terus pergi jumpa orang. Terus pergi berdakwah, beraninya berdakwah. Tugas berdakwah ni tuan-tuan, saya dan kita semua duk ingat selama ni, dia zaman Nabi je. Zaman hari ni 2018 takkan nak berdakwah ya Ustaz? Jawapan dia tuan-tuan, berdakwah ini sehingga kiamat. Tugas untuk bagi tahu pada orang yang bukan Islam, jiran kita yang bukan Islam, orang kampung kita yang bukan Islam, rakan-rakan sekerja kita yang bukan Islam, tugas untuk bagi tahu dekat dia alam ini milik Allah. Tugas untuk bagi tahu kat dia mesti sembah Allah yang Esa. Tugas ini berlautan sampai kiamat. Tapi kita buat tak? Tak buat. Saya berkawan, saya minta Allah Ta'ala bagi hidayah dekat saya. Kemudian saya berkawan dengan seorang ustaz pendakwah. Dan perangai pendakwah ni memang pelik. Yang pertama dia sangat lemah lembut, dan yang kedua dia sangat berani. Jumpa orang bukan Islam di mana pun dia akan pergi sembang. Tapi bukan dia pergi sembang mengucaplah kamu, kalau kamu tak mengucap kamu jadi ahli neraka. Hak tu bukan pendakwah. Dia akan pergi sembang, dia duduk di sebelah, tanya duduk di mana, siapa-siapa pun. Ustaz Fazli Yusof nama dia, pendakwah di pedalaman Sabah, yang telah membina lebih daripada 7 buah masjid di pedalaman Sabah tu. Saya pernah ikut dia pergi masuk sampai pedalaman tempat yang tak ada elektrik, yang tidak ada air, tetapi sudah ada gereja-gereja Kristian yang besar. Kita orang Islam, ustaz seorang pun tak ada di kawasan tu. Agama Kristian sudah pun membina gereja yang besar dalam sana. Sifat pendakwah ni saya tengok dia, bahkan saya bawa pergi ke tapak pembangunan Akademi Al-Habibul Mustafa yang duk bangun sekarang ni pun. Di situ ada 30 orang pekerja, adalah orang bukan Islam, ada 10 orang. Dia pergi sapa, dia pergi salam, tanya khabar, dia bawa makanan, dia bawa coklat, dia bawa. Sifat pendakwah kita perhati, kita belajar daripada kita tengok, subhanallah. Dan dia dah Islamkan ramai lah, lebih 700 orang, lebih 700 yang dah masuk Islam di tangan dia. Kemudian subhanallah, selang beberapa waktu ada beberapa orang terkemuka Quraisy yang menyusul untuk masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah Ubaidah ibn Jarrah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ayah dia nama Jarrah, dia nama Abu Ubaidah. Kemudian Arqam ibn Abi Arqam, Uthman ibn Maz'un. Maz'un tu huruf zad, dengan huruf zad, Maz'un, zad. Ubaidah ibn Harith ibn Muttalib. Ini siapa tuan? Harith bin Muttalib ni siapa? Pupu
Sa'id bin Zaid, yang ni adik ipar Sayyidina Umar, yang berkahwin dengan adik Sayyidina Umar, iaitulah Fatimah. Adik Sayyidina Umar nama Fatimah dikahwini oleh Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid antara salah satu yang dijamin syurga. Khabbab ibn Arts, Khabbab ibn Arts, guru Quran kepada Sa'id bin Zaid. Atas dia, guru Quran kepada Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintul Khattab. Ni saya nak sebut ni sebab kita mengaji sirah. Saya sebut bagi ke dalam sikit kan, supaya kita kenal. Bila sebut nama tu kita kenal dah, ni hubungan dia dengan ni, dengan ni kan. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi guru Sa'id bin Zaid nama Khabbab ibn Arad. Maksudnya yang lagi awal masuk Islam, Khabbab. Ni kita panggil top 20 ni. Top 20 di kota Mekah yang masuk Islam. Ni nama-nama yang saya sebut daripada awal tadi. 10 tadi yang dijamin syurga tu, kemudian tambah lagi nama-nama yang lain. Dari segi kedudukan, walaupun Khabbab ni guru, anak murid tu nama Sa'id bin Zaid, tetapi dari segi ranking Sa'id bin Zaid dia lebih tinggi. Kata para ulama, Sa'id bin Zaid ni sebab dia salah seorang daripada 10 yang Nabi jamin syurga. Satu hari Nabi sebut Abu Bakar ahli syurga, mai Sayyidina Umar Nabi sebut Umar ahlul jannah, ahli syurga. Datang Sayyidina Uthman, Nabi sebut Uthman ahlul jannah, ahli syurga. Berapa orang semua sekali? 10 yang Nabi sebut secara jelas nama mereka ahli syurga. Dan bukanlah hanya 10 orang ni saja yang disebutkan secara spesifik, ada lagi lebih kurang 20 berapa? 20 lebih. Yang ni pun insya-Allah saya bercita-cita untuk himpunkan nama-nama sahabat ni. Berapa puluh orang yang Nabi sebut ahli syurga. Nabi tunjuk ke dia, antaranya Uqashah ibn Mihsan. Nama sahabat Nabi Uqashah ibn Mihsan, nama laki-laki Uqashah ataupun Uqashah, dua-dua tu betul nama sahabat laki-laki yang Nabi jamin syurga. Cerita dia cari sendiri, bukan Akasha. Akasha tu Melayu. Uqashah ataupun Uqashah, nama sahabat, seorang sahabat yang Nabi jamin syurga. Subhanallah. Dah jamin syurga tuan-tuan, bukan syurga biasa. Uqashah ni subhanallah, untung dia. Syurga Firdaus. Sudahlah syurga Firdaus, masuk tanpa hisab dan azab. Uqashah ibn Mihsan. Ada tak nama-nama anak Uqashah? Tak ada. Mampu tak buh nama Uqashah. Pasal apa? Tak popular lah ustaz, tak trending lah ustaz, kan? Tak macam tu lah. Buh tuan-tuan, nama-nama yang hebat. Uqashah, nama lelaki, sahabat lelaki. Kemudian Khabbab ibn Arat, Abdullah ibn Mas'ud, Ammar ibn Yasir, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Habulat tu, Suhaib Habulat kan Habulat tu, Suhaib Ar-Rumi. Ni top 20 yang mula masuk Islam. Kalau orang tanya, kita sebutkan 20 yang paling awal masuk Islam, kita boleh sebut insya-Allah. InsyaAllah kita boleh sebut. Ngaji sirah boleh sebut. Termasuk 10 yang dijamin syurga. Kita tengok di sini 10 yang dijamin syurga ada berapa nama? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali 4. Kemudian Zubair Awam 5, Abdul Rahman bin Auf 6, Sa'ad bin Abi Waqqas 7, Talhah bin Ubaidillah 8, Abu Ubaidah Al-Jarrah 9, Sa'id bin Zaid 10. Pakat-pakat tanda ada, bukan soalan saja. Seronok kan, panggil nama tu berasa sejuk hati kita. Nama dia buah ke dia tambah penuh. Nama anak makan saya tu Talhah Ubaidillah. Hebat. Talhah Ubaidillah ni satu orang yang hebat. Buah tuan-tuan, buah sekali Talhah Ubaidillah, buah satu nama macam tu. Kalau pelik sikit tak payahlah buah, takut dia nanti susah. Contoh Arqam, Abi Arqam, buah nama tu pula. Orang kata dulu ayah pengasas Al-Arqam kan. Jenuh menjawab budak ni. Dah kena buka kitab sirah, tanya tu ni macam ni. Ustaz tu lah naik nama saya tu. Ustaz tu duk suruh mak saya pun dia
pergi dengar kuliah sirah, mak saya pun tengok nama Arqam ni dia ulang 2 kali. Dia buh nama saya Arqam, Abi Arqam. Hebat sahabat ni, hebat, tapi suasana di Malaysia tak sesuai. Tak payah buh. Kena cerdik juga, kan? Kena cerdik juga. Nah. Ada seorang anak murid saya, ayah dia mengaji pondok juga. Ngaji juga pondok sikit-sikit ni, pergi ngaji duk cari kitab, dapat anak dia buh nama apa? Ad-Duri. Ad-Duri. Tuan-tuan, Ad-Duri ni nama 2 imam besar dalam fiqh seorang, nama Al-Imam Ad-Duri. Yang kedua, nama seorang ulama Quran, ulama qiraat besar, nama Al-Imam Ad-Duri. Orang kita kenal tak? Tak kenal. Susah tak budak ni nak hidup? Susah. Bila pun nama Ad-Duri kat dia, bayang tengok orang panggil apa dah. Nyanyi ada kataan duri sikit, orang tak tunjuk dia. Duri beracun, duri apa. Padahal Ad-Duri ni nama 2 orang imam besar dalam, bukan imam yang biasa, imam besar dalam sanad hafaz kita Quran. Hafaz an Asim kan, ada Imam Ad-Duri, imam besar. Satu lagi imam mujtahid dalam fiqh, nama Imam Ad-Duri bin Muhammad. Tapi orang kita tak kenal. Ayah dia aja kenal seorang. Pak-pak menekan pun ni juga tak kenal, tak tahu semua orang. Jadi susah budak ni, kesian kat dia. Nampak? Kena cerdik juga nak pilih nama. Jangan ambil ikut dan je. Kemudian selain itu masih banyak kaum Quraisy yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, baik lelaki maupun perempuan. Jadi berapa tahun Nabi berdakwah di kota Mekah? 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya tak buat naik banner lagi, tak ada ceramah di tempat umum, macam itulah. Nabi berdakwah daripada rumah ke rumah secara sembunyi. Dia panggil dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Dan perkembangan dakwah di kota Mekah sangatlah perlahan. Sangat perlahan. Selepas 13 tahun berdakwah, jumlah yang masuk Islam tak sampai 250. Selepas 13 tahun, sangat perlahan. Kemudian tengok muka surat 32. Semua buka muka surat 32. Tajuk dia berdakwah terang-terang di Bukit Safa. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi, Allah arahkan, wahai Muhammad, sudah mula untuk kamu berdakwah secara terang-terangan. Yang ni lagi mencabar. Macam mana Rasulullah dan pasukan umat Islam yang berjumlah berapa puluh orang saja ni, 3 tahun tu hanya berapa puluh orang saja, nak berdepan dengan sebuah kerajaan dan sebuah negeri yang agama dia bukan Islam. Nak berdepan dengan sebuah pentadbiran, dengan sebuah kerajaan, keseluruhan anggota kerajaan ketika itu bukan Islam. Macam mana nak buat ni? Nak buat ataupun tak mau buat, macam mana nak buat, mesti berdakwah, kerana itu adalah arahan daripada Allah. Jom kita tengok, jom pula dah. Kita nak tengok ayat Quran. Apa ayat Quran yang mengarahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan? Iaitulah surah Al-Hijr ayat 94. Kita boleh tengok muka surat 32. Ada satu ayat Quran tu, dia tulis Al-Hijr 1594. 15 tu apa? Cepat. 15 tu apa? Surah yang ke 15. Betul ke surah yang ke 15? Cuba tengok siapa ada Quran. Saya nak ni. Sebab dia cara tanda tu macam-macam. Surah ke-15, betul. Surah ke-15 ialah surah Al-Hijr. Saya rujuk dalam ni. Ni ada Quran kan. Okey, surah Al-Hijr ialah surah ke-15. Ni cara baca buku tuan-tuan. Cara merujuk buku, dia tulis Al-Hijr 1594. Apa dia? Surah yang ke-15 ayat 90. Tu kena tanda tu, kena dhabit tu. Dhabit di situ. Tu panggil dhabit, tulis di situ. Dekat 15 tu buat anak panah kecil tulis iaitu surah ke-15. Bulat 94 tulis, buat anak panah tulis ayat ke-94. Itu cara dia. Itu cara baca dia. Okey.
Jadi lepas ni kita baca surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kita pun faham. Ayat ni lah ketika turun kepada Rasulullah di Mekah ke Madinah. Ni boleh jawab ni kalau orang ngaji sirah. Ayat yang suruh Nabi dakwah secara terang-terangan ni di Mekah ke Madinah? Mekah. Nampak? Makin kembang ilmu kita. Kenapa kita tahu di Mekah? Sebab Nabi masih berdakwah di Mekah waktu tu. Mesti ayat tu turun di Mekah. Nampak? Ilmu tafsir kita, ilmu ulum Quran kita makin berkembang. Lama-lama makin banyak tuan-tuan. Kan? Bila tuan-tuan baca lepas ni sampai ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, kita pun dapat tahu inilah ayat Allah mengarahkan untuk Rasulullah berpindah daripada keadaan berdakwah secara rahsia sembunyi kepada berdakwah secara terang-terangan, umum kepada masyarakat. Aku pesuruh Allah bercakap terang-terangan, umum di hadapan masyarakat Quraisy terang-terangan. Allah pilih aku sebagai Nabi akhir zaman untuk mengajak kalian. Ayat ni dah selesai. Kemudian selain itu Allah juga berfirman. Ini ayat apa pula? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang yang beriman. Dua benda Allah Ta'ala ajak daripada ayat ni. Lepas ni kita tadarus Quran hari-hari itu sampai ayat ni kita akan ingat tuan-tuan. Tu yang makin lama makin alim, insya-Allah makin lama tambah ilmu. Rabbana zidna ilman nafi'an. Tak ni kita tadarus setiap hari, insya-Allah ada tadarus setiap hari. Bila sampai ayat ni teringat, oh ni ayat baca kitab sirah itu. Ayat ni Allah ajak Nabi dua benda. Allah arah Nabi dua benda. Yang pertama, wahai Muhammad, mesti berdakwah kepada kaum kerabatmu dahulu. Mesti mula kaum kerabat. Kaum kerabat kita, mak kita, ayah kita, anak-anak kita, adik-beradik kita paling dekat. Kemudian baru dia pergi ke bapa saudara kita, mak saudara kita, atuk kita, nenek kita. Itu semua dimaksudkan oleh ayat Quran, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Boleh garis kataan tu. Tengok tang ayat Quran, 'ashiratakal aqrabin, adik-beradik kita. Ramai saudara mara kita yang tak tutup aurat. Ramai saudara mara kita liberal, lawan Islam. Ramai saudara mara kita yang tak solat. Ramai, kita tahu. Apakah Allah takkan soal di padang mahsyar nanti dengan keadaan adik-beradik kita dan saudara mara kita yang lari ataupun jauh daripada Islam ni? Jawapan dia pasti Allah tanya. Ini saya beritahu siap-siap. Mesti Allah tanya. Allah memilih saya dan kita semua untuk faham Islam, untuk tutup aurat, untuk solat saja-saja ke? Ada tugas. Tugas yang paling utama ialah mesti sampaikan kepada saudara mara yang lain, ini jalan yang benar. Mesti tutup aurat, ini arahan Allah. Mesti sembahyang, ini arahan Allah yang menciptakan alam ini. Tuan-tuan kena sampaikan. Nak sampaikan macam mana ustaz? Bukan ustazah kami. Bukan ustaz, bukan ustazah. Sekadar yang kita mampu. Semua ada grup keluarga kan, grup WhatsApp keluarga kan. Masukkan ceramah-ceramah yang dakwah dalam tu. Tak payah perli ahli keluarga kita yang jauh daripada Islam, tak payah perli, tak payah kutuk, tak payah hina dia. Masuk ceramah yang 5 minit, ceramah 3 minit, ceramah 7 minit, ustaz-ustaz yang ada roh. Ustaz Muhadir, Habib Ali ni yang ada roh, yang lembut-lembut ni, yang berdakwah ni masuk seminggu 1 video dakwah. Jadi tuan, ada beribu video dakwah dalam YouTube, ada beribu masuk dalam tu. Tuan-tuan, saudara mara belah ayah ada satu grup, saudara mara belah mak kan ada satu grup, kan masing-masing banyak grup adik-beradik. Yang ni lah fungsi kita, tuan. Inilah fungsi kita yang mengaji ni, masuk dalam tu. Ada lebih panggil adik-beradik mai himpun di rumah kita. Panggil ustaz seorang.
Tu nak suruh panggil dia tu, tak ada masa. Tuan-tuan, saya abang saya siap kan? Bukan nak suruh panggil saya, tak ada masa. Sini pun saya kan jenuh. Ni satu ni, satu ni, satu pergi Melaka, satu balik. Okey tuan-tuan, panggillah mana-mana ustaz yang ada ilmu, yang ada roh, yang soleh. Ustaz yang ada ilmu, yang soleh, panggil. Dah rumah kita pun besar kan, kita pun ada rezeki lebih, buat masak makan sikit kan, tak payah sampai 5-6 jenis masakan. Masak lauk, nasi, panggil adik-beradik berimpun. Ni tanggungjawab kita. Panggil ustaz seorang ceramah. Jangan panggil ustaz jenis ceramah 2 jam. Sebab panggil 2 jam sekali lagi buat penuri, orang tahu jangan pergi lah rumah maklum. Sekali ada ustaz lah tu. Jangan pergi rumah mati hang kan. Sekali ada ustaz main ceramah. Lama apa tu? Kan? Setengah jam cukup. Setengah jam cukup kan. Apa Nabi buat? Nabi SAW pun melakukan perkara yang sama. Inilah kita fungsi ngaji sirah ni. Nabi himpunkan adik-adik dia. Bila? Selepas turun ayat, wahai Muhammad, sebarkan Islam secara terang-terangan, Nabi himpunkan semua saudara maranya yang jauh dan dekat di Bukit Safa. Tempat kita duduk sa'i itu, atas Bukit Safa, itulah Nabi berdiri. Kita tengok ayat ni. Di tempat lain Allah dengan tegas memerintahkan Nabi untuk mengumumkan bahawa diri beliau adalah seorang Nabi yang memberi peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Wa qul, dan katakanlah. Siapa cakap dekat siapa ni? Allah Azza wa Jal arahkan Rasulullah. Qul. Tengok perkataan qul bermaksud sebut. Siapa yang arahkan? Allah. Kepada siapa arah itu? Rasulullah. Qul, sebut wahai Muhammad, bagi tahu wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Semua ayat Quran yang mula dengan qul, arahan itu kepada Rasulullah SAW. Cuma sebahagiannya spesifik kepada Nabi, sebahagiannya umum untuk Rasulullah, dan arahan itu perlu disampaikan juga selepas ini oleh semua umat Nabi Muhammad. Qul itu, katakanlah sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul, pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata. Aku ni siapa tuan? Allah ke Rasulullah? Ni Pak pening sikit ni. Aku ke Rasulullah? Aku di sini, Allah Ta'ala kata wahai Muhammad, cakap macam ni, cakap begini, akulah seorang Rasul pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata. Aku di situ maksudnya Rasulullah sendiri. Rasulullah, wahai Muhammad cakap begini, wahai Muhammad bagi tahu begini, aku ialah Rasul. Macam tu. Maka aku itu Nabi lah. Maka Nabi pun himpunkan. Kita tengok cerita di bawah. Nabi menghimpunkan seluruh saudara maranya. Dengan adanya perintah dari Allah yang setegas itu, Rasulullah naik ke Bukit Safa untuk memanggil kaum Quraisy dengan suara yang lantang. Baginda berteriak. Tu nak baca apa tu? Ya Sabakha, Ya Sabakha. Kalau baca salah. Bersebutan yang betul tuan dengar ni. Ya Sabbahah. Dia punya lain dari terus kan. Ya Sabakha, Ya Sabakha. Kalau orang tu dia mengajar kita sirah, dia baca hak bahasa Melayu, dia baca Ya Sabakha, Ya Sabakha. Kita tidak, kita tahu lah. Dia ni tak pernah baca kitab Arab. Saya bukan nak ajak untuk kata ustaz tu jahil tak jahil. Cuma kita tahu ustaz tu maksudnya macam tu lah kan dia. Maksudnya dia baca kitab Arab ke tidak. Sebutan dia Sabbahah. Ha alif ha bulat. Ya Sabbahah. Macam tu. Ya, papan putih tak ada kan? Tidak. Kalau dalam dewan tu boleh tulis Ya Sabbahah. Ya Sabbahah ini seperti satu siren kecemasan. Siren betul kan saya sebut? Siren. Okay. Seperti satu siren kecemasan yang digunakan oleh penduduk Mekah. Dengar ni. Yang digunakan oleh penduduk Mekah ketika itu, siapa yang sebut perkataan itu berulang kali di atas Bukit Safa, maksudnya ada bencana besar yang nak menimpa penduduk Mekah.
Maksudnya ada datang satu apa dia panggil, perkataan yang lebih tepat daripada bencana ni, ada satu berita buruk besar yang akan menimpa penduduk Mekah. Tu cerita dia. Bila Nabi duduk atas Bukit Safa, Nabi pun menjerit. Nabi kata, ya sabbahah, ya sabbahah. Apakah Nabi menipu? Tak. Memang berita yang Nabi nak beritahu tu ialah berita besar. Bahkan dia adalah berita terbesar dalam alam ketika itu. Apa dia? Bahwasanya Rasul akhir zaman telah pun diutuskan oleh Allah. Berita yang paling besar atas muka bumi Allah yang tu lah. Entah. Jadi Nabi tidak menipu. Okey. Nabi pun naik atas Bukit Safa. Lepas ni pi umrah, pi sa'i Safa Marwah. Antara cerita yang kita ingat berlaku atas Bukit Safa, cerita ni lah. Bila naik atas Bukit Safa tu, teringat Nabi berdiri atas bukit tu. Di situlah Nabi melawungkan ya sabbahah. Di situlah Nabi kali pertama berdakwah secara terang-terangan. Kemudian panggilan yang dipakai oleh Nabi adalah satu cara yang digunakan oleh bahasa Arab jika ada sesuatu yang penting. Nampak? Boleh gariskan benda tu. Panggilan yang dipakai oleh Rasulullah adalah satu cara yang digunakan oleh bangsa Arab jika ada sesuatu yang penting. Panggilan mana? Ya sabbahah. Yang tu. Kerana itulah ketika kaum Quraisy mendengar panggilan baginda, mereka segera berkumpul. Tuan-tuan, semua berhimpun. Yang kaya, yang miskin, yang hamba abdi, yang tuan, yang semua. Yang tua, yang muda, semua berhimpun. Mereka segera berkumpul, dan yang tidak dapat terpaksa mengirimkan orang. Yang tak boleh pergi sakit, terlantar di rumah pun, panggil orang pergi tengok apa berita penting tu, untuk mendengarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Setelah mereka berkumpul, Nabi pun mula berbicara, Nabi pun mula berpidato, Nabi pun mula bercakap, hai Bani Abdul Muttalib, hai Bani Fihr, hai Bani Ka'ab. Ini semua nama pas keluarga Rasulullah, daripada yang paling dekat sampailah yang paling jauh. Kan kita ada 2 pupu, 3 pupu pun ada kan? Anak menakan pupu, faham ke tak ni? Itu bahasa Kedah tu, nak menakan pupu kan? Berapa tu? Nabi sebut ni semua ahli keluarga dia, daripada yang paling dekat sampailah yang paling jauh tu. Maka kata Rasulullah macam ni, Nabi sebut tu, Nabi panggil ke kabilah tu. Nabi kata, seandainya sekarang ini aku bagi tahu, di belakang bukit ini ada satu pasukan yang akan menyerang kota Mekah, apakah kamu percaya? Percaya tak kalau aku sebut begitu? Semua orang Mekah kata, wahai Muhammad, ma jarrabna alaika kadiban. Tidak pernah seorang pun penduduk Mekah yang pernah ditipu oleh kamu, wahai Muhammad. Tak pernah. Tak pernah. Nabi mulakan ucapan dia dengan Nabi panggil nama-nama kabilah ni. Nabi kata, kalau aku bagi tahu di belakang ini, kalau aku bagi tahu di belakang ini ada satu pasukan yang akan menyerang penduduk Mekah, apakah kalian percaya? Ya, kami percaya, sebab kamu tak pernah menipu, wahai Muhammad. Waktu tu Nabi sebut, wahai penduduk Mekah sekalian, Allah telah memilih aku sebagai Rasul akhir zaman. Susah dan ayat nak bagi tahu waktu tu atas muka bumi ni keseluruhannya hanya di Mekah ada orang Islam, tu pun dalam jumlah yang sedikit. Nabi pun mula cakap, Nabi mula cakap sampailah Abu Lahab bangun. Abu Lahab kata, celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini. Tabban laka sa'iral yawmi ali hadha jama'tana. Itu bahasa Arab dia. Jangan duk apai pula ayat tu. Kan? Lagi nak marah kat suami dia, tabban laka ya zawj, celaka kamu wahai suamiku. Wah, ayat apa tu teruk sangat. Ayat tu ayat memaki yang inilah ayat yang teruk lah. Abu Lahab. Tuan-tuan bayang tengok, daripada Rasulullah lahir sampailah Nabi berumur 40 tahun, Abu Lahab menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah lahir, manusia yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nombor 1 paling gembira, ranking pertama Abu Lahab. Maka dengan sebab itu Abu Lahab ni
Allah Subhanahu Wa Taala menilai dia punya kasih Rasulullah tu, walaupun lepas tu dia lawan dengan Nabi, sehingga Allah juga mencelakakan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam neraka nanti setiap hari Isnin Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah. Subhanallah. Abu Lahab yang Allah celakakan dalam Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, disebabkan dulu pernah mencintai Rasulullah, kelebihan yang dia dapat, Allah meringankan azab dia setiap hari Isnin. Kita hak sambut kelahiran Nabi hari Isnin tiap-tiap tahun, ada orang kata syirik. Nampak tak sesat hak fatwa hak kata syirik hak sambut maulid Nabi ni, mengenang kelahiran Rasulullah tu, orang kata bid'ah. Faham tak ni? Hak Wahabi itulah, sebut terus lah, senang kan, ni pun live kan, kok ada hak Wahabi hak dengar kan, tuan-tuan. Abu Lahab yang dicelakakan oleh Allah dalam Quran selama-lamanya, beliau diringankan azab oleh Allah pada hari Isnin kerana beliau adalah yang paling gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang gembira dengan kelahiran, yang berselawat lagi kan. Sebab tu bila mai 12 bulan awal tu, kita nak ajak umat Nabi Muhammad ni ingat ni pengorbanan Rasul, ingat memang kita peringat setiap hari ni kita mengaji sirah, bukan 12 bulan awal kan. Tapi bila sampai tarikh tu, kita nak ingatkan pada ketika itulah Muhammad SAW, manusia yang terbaik di sisi Allah itu dilahirkan. Tuan-tuan sekalian, kemudian semua orang yang hadir di tempat itu diam saja sambil merenungkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Abu Lahab. Inilah kisah dia. Ketika Abu Lahab mendengar peringatan yang disampaikan oleh Nabi tersebut, dia memprotes Nabi. Dia kata, sungguh celaka kamu sepanjang hari ini. Hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Alihada jama'tana? Wahai Muhammad, rupa-rupanya ini sebab kamu himpunkan satu Mekah datang, wahai Muhammad. Nanti di hadapan Allah, Nabi akan jawab, wahai Allah, seluruh Mekah pernah aku himpunkan untuk aku menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah, dan kamu telah memilih aku sebagai Rasulullah. Begitu jugalah soalan yang akan Allah tanya kepada kita yang Allah pilih untuk diberikan hidayah. Pernah tak sampaikan maklumat tentang Islam ini, tentang hidayah ini, tentang hadis ini, tentang perjuangan ini kepada adik-beradik kamu yang lain? Kita kata pernah dah ya Allah. Buat. Kita dah pernah buat 1 dan 2 perkara, insya-Allah. Dan kita akan sambung insya-Allah dalam kuliah yang akan datang, tajuk yang seterusnya, permusuhan Quraisy terhadap Nabi dan pembelaan Abu Talib. Itu insya-Allah dalam kuliah yang akan datang.